أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, kita dah tengok berkaitan dengan sifat qidam Allah Subhanahu wa taala, makna bagi qidam iaitu sedia. Itu pembicaraan yang kemarin dah. Jadi kita nak tengok dalil akal bagi qidam. Mari kita baca hak dalam kitab. Hak dalam kitab dalil akal bagi hak dalam kitab. Baik, hak dalam kitab ni dibawa kepada tasalsul dan juga daur. Jadi payah sikit. Cuba kita buat sendiri dalil akal bagi kita. Kerana baik, kita nak kata Allah Ta'ala ni mesti bagi dia tu bersifat dengan qidam, bersifat dengan sedia, yakni tidak ada permulaan bagi adanya dia tu. Sebab apa? Mana dalil? Baik, kata kita gitu. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, ni dalil ni. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, nescaya ada permulaan bagi adanya dia tu. Kalau Allah tu tak qidam, Allah tu maksudnya Allah ni ada permulaan bagi dia. Kalau gitu, mesti Allah ni kalau ada permulaan bagi dia tu, maka ada permulaan ni menunjukkan Allah Ta'ala tu jadi baharu. Kenapa mana baharu? Iaitu asalnya tak ada, baru diadakan. Tu. Kalau Allah Ta'ala ni baru, mesti ada hak buat dia. Kalau Allah Ta'ala ni asal tak ada, akal kita fikir, kalau tak ada, nak ada satu benda, mesti ada benda yang menciptakan dia. Maka Allah tu asalnya tak ada. Kalau Allah Ta'ala pada asalnya tak ada, mesti ada yang menciptakan dia. Tu. Kalau ada yang menciptakan dia, mestilah Allah Ta'ala tu lemah. Kerana apa? Kerana diri dia pun kena diciptakan. Kalaulah Allah Ta'ala tu lemah, nescaya tidak dapat Allah Ta'ala tu mengadakan alam. Kalau alam ni tak dapat diadakan, ataupun alam ni tak ada, mustahil. Sebab apa? Kerana kita juga sebahagian daripada alam. Sebab dalam usuluddin ni, alam-alam disebut alam ni menunjuk pada kullu ma siwallahu, iaitu sesuatu benda yang lain daripada Allah. Tu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu lemah, maka Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni. Kalau Allah alam ni tak ada, mustahil, kerana kita ni pun alam. Kita ada dah lah ni. Jadi sabit sungguhlah kata Allah Ta'ala tu sedia. Tu dalil akal hak lain daripada kitab kita ni ada. Baik, kita tengok pula yang ketiga dalam kitab kita ni, sifat yang ketiga. Kata pengarang rahimahullah, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyaikhina fid darain amin. Ketiga, baqa'un. Ketiga, baqa' artinya kekal, iaitu bahawa Allah Ta'ala itu tiada kesudahan,
tiada kesudahan bagi adanya. Mustahil lawannya, iaitu fana'un, artinya binasa. Dan dalil baqa Allah Ta'ala bahawasanya jikalau mungkin menghujungi akan dia oleh binasa, nescaya adalah ia setengah daripada mumkinat yang harus adanya dan tiadanya. Maka tiada ia yang sedia, dan iaitu mustahil kerana telah sabit sedianya, maka sabitlah baqa'nya subhanahu wa ta'ala. Baik, pengarang nak royak kita nak kecek sifat yang ketiga. Hak kita kena tahu, hak kita kena belajar, hak kita kena i'tiqad dalam hati kita. Dah. Belajar saja tak sih, kita kena belajar dan juga kita kena i'tiqad. Ya, gapo i'tiqad ni kita kena pegang dalam hati kita. Gapo hak wajib kita tahu ni? Tengok. Ketiganya tambahnya suti. Ketiganya baqaun. Ketiga, sifat yang ketiga baqa. Ketiga daripada 13 sifat hak wajib kita tahu di atas mazhab Asy'ariyah. Ni nak kecek sifat yang ketiga ni. Ketiga baqaun. Apa makna baqa? Baqa ni bahasa Arab, bahasa Melayu gapo? Arti baqa tu gapo? Kekal. Arti baqa tu kekal. Gapo kekal weh? Tulis pada kekal tu, yakni kekal Allah. Kekal Allah sebagai kekal yang zati. Sambung lagi. Dikatakan kekal zat Allah dan segala sifatnya. Cukup itu. Baik, kita kata kekal ni kita kait juga. Macam kemarin kita kait juga kidam ni kita kait dengan kidam dah. Kidam yang zati dah. Sebab apa? Sebab kidam ni ada tiga dah. Kidam zamani, kidam idhafi dan juga kidam zati. Hak kemarin tu lah. Nah, jadi hari ni dia tengok kisah hari ni yang ketiga tu, baqa kekal. Kekal pun ada kaitnya, iaitu kita kata baqa kekal di sini dengan makna kekal yang zati, yakni kekal zat Allah tu. Zat dia tu memang sememangnya kekal. Wajib kita pegang dalam hati kita, Allah Ta'ala ni kekal. Kekal lagu mana? Kekal yang zati, yakni zat dia tu kekal. Kekal. Maksud kekal ni benda tak terima binasa. Tu makna kekal. Kita kait dengan kekal zati. Sebab apa? Kerana makhluk pun ada kekal juga. Makhluk pun ada juga makhluk yang kekal. Ada berapa makhluk yang kekal? Kalau kita tengok dalam kitab kita ada tulis 10 dah. 10 makhluk yang kekal. Yakni makhluk ni tak akan binasa. Tapi makhluk ni baru semua. Baru maksudnya dijadikan. Asalnya tak ada, lepas tu diadakan. Ni makhluk ni 10, tapi dia tidak terima binasa. Gapo? Yang pertama Arash. Arash dia ada dan dia tidak akan terima binasa. Dia tidak akan hancur, tidak akan binasa. Tu yang pertama Arash. Yang kedua benda, yang kedua kursi. Kursi makhluk Allah lah ni. Kursi. Dan yang ketiga Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terima binasa. Maksudnya benda? Maksudnya kekal. Yang keempat benda, qalam. Pena lah. Kalau kita cuma qalam tu pena. Yang kelima benda, yang kelima roh. Roh tidak akan binasa. Roh tidak akan binasa. Yang keenam, apa? Jasad para nabi dan juga para rasul. Jasad para nabi dan juga para rasul tidak akan terima binasa. Lagi apa? Lagi yang ke-8, tulang sulbi. Tulang sulbi juga. Tulang sulbi ni ada pada tiap-tiap manusia dah deh. Dan benda ni juga tidak akan terima binasa. Dia kekal. Yang ke-9 apa? Yang ke-9 adalah syurga dan segala isinya. Syurga dia tidak terima binasa.
syurga dan segala isinya dia tidak terima binasa. Dah kan ada satu kisah tu dalam kitab Fathul Bari ada sebut dah. Kisah ke apa? Kisah di akhirat nanti ketika manusia dan ketika Allah Taala tempatkan manusia ni kepada syurga, manusia ni kepada neraka. Ketika tu Allah Taala panggil satu makhluk. Dan makhluk ni Allah Taala jelmakan, ada riwayat banyaklah. Dan riwayat jelmakan sebagai seseorang. Satu riwayat, ada riwayat lain sebut makhluk ni Allah Ta'ala jelmakan sebagai keldai. Tak, sebagai keldai. Yang mana makhluk ni disembelih. Nah, sebelum tu Allah Ta'ala tanya, wahai penduduk syurga, mu tahu tak ni siapa? Nah, Allah tanya, wahai penduduk neraka, mu tahu tak ni apa? Penduduk syurga, penduduk neraka kata apa? Ya Allah, aku tahu. Nah, aku tahu benda tu. Aku tahu itulah apa nama ni? Mati. Makhluk yang bernama mati. Mati disembelih dah di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana di akhirat tidak ada penghujung dah kita. Dah kita tidak ada penghujung dah di akhirat nanti. Tu. Takut kita ni, takut apa? Takut mati-mati kekal dalam neraka. Apa? Tok saya belajar bab Tuhan. Tu dalam kitab apa tu, dalam kitab Misbahul Munir dia sebut ke apa? Dia sebut orang hak tok secara bab ketuhanan ni. Nah, takut-takut dia kafir di sisi Allah. Kafir ni gapo weh? Kafir ni kekal dalam neraka lah. Ada kekal dalam neraka lah weh. Kekal selama-lamanya, na'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah Taala letakkan kita ni dah masuk syurga, tanpa hisap. Takut kita ni, takut apa? Takut duduk neraka, kekal dalam neraka. Dah tak secara bab ketuhanan, maya tapi tak secara bab ketuhanan. Pelik. Ada nampak luar lebar, pakai serban, tanya je sifat Tuhan ada apa? Hak wajib kita tahu. Tak boleh nak royak. Kidal tu kita tanya dia, kidal tu gapo? Tak boleh nak royak dia. Ni bahaya. Nampak kemah pakai serban. Ni bahaya ni. Tertipu dengan anggota zahir. Tertipu. Lebar. Doa tu apa? Doa ni apa dah? Tahlil tu, orang suruh tahlil, beres. Tanya dia, kidal Allah Ta'ala ni gapo? Tak boleh nak jawab. Takut kita ni. Bak tu masa hak kita ada ni luar. Tak boleh banyak sikit luar. Buat gapo? Luar belajar bab ketuhanan. Jangan lalai sangat kita ni. Kita hamba Tuhan. Sebelum Allah Ta'ala jadikan kita ni, Allah Ta'ala tanya dulu, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhanmu? Allah Ta'ala tanya. Masa tu semua kita ni, semua orang, dia jawab ke apa? Qalu bala syahidana. Aku bersaksi mu itulah Tuhan aku. Tapi bila kita lahir atas dunia ni, tak sewak pula. Tak sewak kerja sebagai hamba. Tak si. Tuhan suruh kita belajar, kenal dia. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa hak kenal Allah, maka kenallah diri. Ni tak kenal Allah tu lah jadi tak kenal diri tu, jadi sombong, jadi angkuh tu. Apa? Tak kenal Tuhan. Tu. Ulama-ulama sebut man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa hak kenal Allah, maka kenallah diri dia. Hari ni kita tak kenal diri, sebab apa? Tak kenal Tuhan. Sebab tu tak saya mayabel, tak saya belajar. Tak saya belajar agama tu, sebab apa? Sebab tak kenal Tuhan lah tu. Tak kenal diri. Sebab apa tak kenal diri? Tak kenal Tuhan. Tu. Tu. Takut kita ni tak saya cara. Ikut dia, Tuhan tu kidal tak? Orang tanya, Tuhan tu kidal tak? Tak tahu dah, ikut dia kidal tak kidal pun. Takut. Sebab apa dalam kitab Misbahul Munir sebut, orang lagu ni takut-takut dia kafir di sisi Allah Ta'ala. Dia Islam di sisi kita manusia, tapi takut-takut di sisi Allah Ta'ala dia jadi kafir. Takut kita ni. Sebab tu penting kita ni belajar sifat 20 ni lah. Antara senjata ampuh, kata Tok Guru kita. Sifat 20 ni senjata ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Kenapa? Kerana banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman ni. Dajjal dia keluar dia buat apa? Dia ngaku dia Tuhan. Dah kalau kita tak kenal Tuhan, ikut dah Dajjal, ikutlah weh. Sebab tu kita kenal Tuhan. Ni senjata ampuh untuk kita lawan Dajjal. Baca surah Kahfi saja tak jadi. Kena belajar juga. Belajar isi-isi dalam ni.
Isi-isi hak dalam surah Kahfi tu kena belajar. Gapo? Ni sifat 20 ni lah. Ni hak diringkas oleh para ulama. Nak suruh kita kaji dalam Quran suci tak boleh jumpa kita ni. Tu. Tengok. Tadi yang ke-9 dah. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 neraka dan segala isinya. Ni kekal juga. Tu 10 makhluk hak kekal. Kekal ni maksud apa? Tak terima binasa. Tapi ingat 10 makhluk ni adalah baharu, yakni dia tu makhluk belaka. Benda makna makhluk yakni diciptakan oleh Allah. 10 tadi tu hak Allah Taala cipta. Tidak ada terlepas pun Allah Taala tak cipta. Maksudnya 10 perkara hak tadi, hak tak hancur tadi tu, hak tak binasa tu Allah Taala Allah Taala cipta. Tapi dia tidak terima binasa. Dipanggil kekal juga. Kekal ke apa? Kekal makhluk, yakni kekal aridi. Sebab tu kita kait sini di makna kata mengadaan ni, ertinya kekal, erti bakak tu kekal, wajib. Wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala tu kekal. Akal kita fikir, Tuhan nak kata Tuhan ni mesti dia kekal. Kalau Tuhan tu tak kekal, mana tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab diri dia pun tak kekal. Tu. Jadi 10 makhluk tadi dipanggil kekal aridi, yakni kekal yang Allah Taala mengekalkan. Tu. Kekal juga dah. Sebab tu penting kita belajar. Ada orang tanya kita, Allah Ta'ala kekal, makhluk kekal tak ke sama ni? Makhluk dengan Allah sama lah kekal. Kita kata tunggu dulu. Kekal Allah kekal zati. Memang zat dia tu kekal daripada awal, kekal sampai bila-bila, kekal zat Tuhan. Adapun makhluk ni, Allah, kalau Allah Ta'ala nak suruh macam 10 makhluk tadi, dia tidak binasa. Tapi kalau Allah nak binasakan mustahil tak mustahil. Tapi kerana Allah Ta'ala telah mendatangkan janjinya, Allah Ta'ala telah mendatangkan janjinya bahawa 10 makhluk tadi tidak akan binasa, maka kekal, maka sabitlah pada 10 makhluk tadi kekal. Tapi asalnya 10 makhluk tadi boleh je nak binasa, asalnya begitu. Tapi Allah Ta'ala yang ingin mengekalkannya. Kalau Allah Ta'ala nak binasa tu kekal deh. Kekal Allah. Mana dalil kata Allah Ta'ala ni kekal? Tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman deh. Dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 27 deh. Disebut apa? Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Gapo maknanya? Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap mereka tu di atas binasa. Mereka ni semua binasa. Semua makhluk-makhluk ni boleh binasa. Binasa berlaku bila Allah Ta'ala nak kiamat nanti. Bila Allah Ta'ala nak suruh dunia ni kiamat nanti, semua mati. Semua. Bahkan malaikat maut pun akan mencabut nyawanya sendiri. Tu ada kisah dia tu dah dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dah sebut dah. Kisah tentang kiamat yang mana malaikat maut cabut nyawa dia sendiri. Lah kali Allah Ta'ala tanya, siapa lagi hak berbaki masa hidup ni? Maka kata malaikat maut, ya Allah, tak ada orang lain melainkan aku je hak ada lah ni. Maka malaikat maut pun mati, dia cabut nyawa dia sendiri lepas tu. Lepas tu kita bangkit di akhirat nanti lah. Tu boleh tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bukan pembicaraan kita. Baik. Tengok, sedia zat Tuhan ni, sedia yang zati, zat dia tu sedia. Bila kata zat sedia, sifat-sifatnya pun sedia jugalah. Bukan sedia. Bila kata zat Tuhan tu kekal, maka sifat-sifat Tuhan tu pun kekal juga. Iaitu bahawasa. Sambung. Iaitu bahawasa Allah Ta'ala itu tiada kesudahan bagi adanya. Tuhan ni dak nak rayak kekal ni gapo? Berai royak iaitu kekal tu. Bahawasa Allah Ta'ala itu tiada kesudahan. Tak ada kesudahan bagi adanya Allah Ta'ala tu. Dah. Macam kita ni, kita lah ni ada dah. Kayak kita ni akan bertemu dengan tiada. Kita ni akan bertemu dengan tiada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata benda apa nama tu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, Allah Ta'ala kata semuanya mati. Jadi kita ni
kita adalah ni nanti kita akan bertemu dengan ketiadaan. Tapi Allah Ta'ala ni ada, dia tu kekal, tak bertemu dengan ketiadaan dah, tak bertemu dah dengan kesudahan. Maksudnya ada Allah Ta'ala tu, orang Terengganu kata tak ada sud. Tak ada sud bagi adanya Allah Ta'ala. Baik, tulis pada tiada kesudahan tu, tulis yakni Allah itu ada. Tulis itu, Allah itu ada, tetapi ada Allah itu tidak berjumpa dengan tiada, dan tidak ada hujung dan kesudahan bagi adanya. Bahasa mudah kata apa? Tuhan ni ada dan tak bertemu dah dengan tiada. Dah. Makhluk ni makhluk ni akan bertemu jugalah kali, tidak akan bertemu dengan tiada juga. Kita tak ada, kita mati kita tak ada. Jadi Allah Ta'ala kekal, dia tu tak terima binasa dah. Wajib kita i'tikad dalam hati kita gitu. Wajib kita i'tikad kerana i'tikad bahawa Tuhan ni mesti dia tu kekal. Dan kita tengok kayak gini, apa Tuhan ni mesti kekal? Tak boleh ke Tuhan ni nak binasa? Apa? Kayak gini ada dalil dia. Tu bagi adanya. Baik, baca lagi. Perangai kata mustahil lawannya, lawan bagi kekal tu mustahil. Gapo lawan bagi kekal? Mustahil lawannya, lawan kekal tu tulis atasnya, tulis kekal. Mustahil lawannya, hak benda ni mustahil. Kalau ada lawan bagi kekal tu mustahil. Mana? Iaitu lawan kekal tu gapo? Fanaun. Fanaun bahasa Arab. Fanaun tak bagi molek. Fanaun artinya, erti fana tu gapo? Binasa. Ni bahasa Melayu. Fana tu binasa. Tuhan tu tak fana, Tuhan tu tak binasa. Tu kita pegang dalam hati, pegang sifat gapo? Pegang Tuhan ni kekal. Tak kekal pada Tuhan tu mesti tentu sungguh wajib kekal pada dia tu. Wajib kita pegang gitu. Tak pegang gitu dosa, jadi kafir kita. Dan kekal ni maksud mana? Tak terima binasa dah lah. Tidak ada sud bagi adanya. Tu maksud kekal. Tak. Kalau ada lawan dia mustahil. Contohnya apa? Contohnya fana. Tak. Kalau ada lawannya, lawan bagi kekal tu fana katakanlah. Nah, maka fana ni binasa pada Tuhan. Tak. Tu mustahil. Tentu tak. Orang kata kata. Tentu tak. Tuhan binasa ni tentu tak. Tak akan Tuhan tu binasa. Kalau akal logik, akal sihat kita fikir, Tuhan pun binasa. Kok mana Tuhan pun boleh binasa? Tu bukan Tuhan kalau binasa. Dah. Tengok tu orang-orang Cina nyembah tokong tu. Nah, bukan nak pelekeh buat dia, tak apalah. Dah. Dia sembah patung. Patung tu kalau kita katak lepas pecah. Katak pecah. Patung tu boleh hilang, patung tu boleh pecah. Jatuh pecah. Nah, Tuhan dia ngaku benda tu Tuhan. Tuhan dia berterima binasa. Tu bukan Tuhan. Tapi nak kerana dia tertipu. Nah. Tapi kita ni mujur lah. Tak. Mujur kita ikut Islam. Tapi ikut Islam semata-mata ikut ke? Islam bakal keturunan ke tak saya belajar. Lepas tu tak boleh lari dah. Kena belajar juga. Mustahil lawannya, lawan kekal tu gapo? Iaitu lawan kekal tu fanaun. Artinya, erti fana tu binasa. Dah binasa. Tulis pada binasa tu. Tulis nombor pada binasa tu, patut tulis tepi. Ruang kitab tu banyak dah. Tulis pada binasa tu, tulis. Yakni ada akhir bagi zat Allah Ta'ala. Titik. Sambung lagi. Maka dikatakan Allah berjumpa dengan penghujung bagi adanya itu mustahil. Tulis gitu. Kalau Tuhan ni binasa, hak tu mustahil. Tuhan ni ada hujung. Ada dia adalah ni, kat gini dia tak ada. Mustahil. Tu maksud dia sini.
Apa mustahil weh? Dan dalil baqa Allah Ta'ala. Dalil sini dikehendaki dengan dalil di sini dalil akli lah. Sebab dalil ni ada dua, dalil naqli dan juga dalil akli. Dalil naqli ni dalil apa? Dalil Quran, daripada Quran dan juga hadis. Kalau dalil akli ni apa? Dalil yang akal, yang diselorongkan dengan Quran, dengan Quran hadis. Tu kita tidak mendewa-dewakan akal macam puak Mu'tazilah tu. Puak Mu'tazilah dia mendewa-dewakan akal, dia melebih-lebihkan akal daripada nas Quran dan nas hadis. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mendewakan akal, tapi kita menselorongkan antara dalil akal dengan juga dalil naqli. Tu. Dan dalil baqa Allah Ta'ala, dalil akal bagi adanya, bagi kekalnya Tuhan tu, ataupun bukti kata Tuhan tu kekal. Gapo bukti? Iaitu baqaun. Baqa. Tu dalil nak kata Tuhan tu kekal. Bukti nak kata Tuhan tu kekal. Gapo? Dan dalil baqa Allah Ta'ala bahawasanya dhamirul sya'ni, jikalau mungkin menghujungi akan dia, akan Allah, oleh binasa, nescaya adalah ia Allah setengah daripada mumkinat. Tu. Kalau Allah Ta'ala ni ada hujung, kata pengarang. Kalau Allah Ta'ala ni ada hujung bagi ada dia tu, yakni binasa tu, nescaya adalah Tuhan tu daripada perkara yang mungkinat. Benda perkara mungkinat pengarang koyak lagi, yang harus adanya mungkinat dan tiadanya mungkinat. Yang ni sifat bagi mungkinat tu, yang harus adanya mungkinat dan tiadanya mungkinat. Tu. Kalau Tuhan ni, katakanlah Tuhan ni ada hujung. Ada hujung. Maka Tuhan tu jadi perkara mungkin pula, perkara mungkinat. Gapo perkara mungkinat? Harus ada dan harus tiada. Kan kita kata Tuhan ni harus ke ada dia tu? Tak, Tuhan ni mesti. Bila kata mesti, wajib bagi dia. Dalil bagi sifat tu, sifat wujud kita belajar dulu. Kalau Tuhan tu tak ada, bagaimana alam ni nak ada? Sedangkan tidak ada pencipta. Gitu dah. Tu dalil bagi wujud baru ni. Tak di sini jadi gabung dua benda yang bertentangan. Harus ada dan harus tiada. Sedangkan Tuhan ni mesti dia ada. Tak boleh Tuhan tu harus. Bab ni jadi kaedah lah ni. Jadi kaedah sini, kalau tiap-tiap yang harus ada dan harus tiada tu adalah perkara mungkinat. Tu kalau kita tengok dalam kitab dalam kitab gapo dalam kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad juga, dia kata gapo? Tengok dia kata dalil baqa Allah. Dan dalil baqa Allah Ta'ala itu bahawasanya jikalau ada ia Allah binasa, nescaya adalah ia baharu. Kalau Allah Ta'ala tu binasa, Allah Ta'ala tu baharu. Kita kata dah, kok mana Tuhan ni baharu? Kita belajar dah Tuhan dulu mesti qadim dan bukan baharu. Kerana ilat bagi baharu ni, kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Kalau benda hak binasa tu, kata pengarang, benda hak binasa tu dia mesti, dia tu harus ada dan harus tiada. Tu. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Apa mustahil? Kerana telah sabit qidamnya Allah Ta'ala, maka sabitlah baqa'nya baqat Allah Ta'ala. Tu. Faham tak ni? Kalau Tuhan tu ada hujung bagi ada dia, ataupun kita buat dalil dia, baca dulu dalam kitab ni. Baik. Tengok. Jikalau menghujungi akan dia, akan Allah tu oleh binasa, nescaya adalah ia Allah tu setengah daripada perkara mungkinat. Sedangkan Allah Ta'ala ni bukan mungkinat, dia tu wajib. Dan harus, yang harus adanya dan harus tiadanya. Tu, dan yang atah pada adanya tu dah. Harus adanya dan harus tiadanya, kena baca gitu.
Maka nyata ia Allah tu yang sedia. Maka tiada ia Allah tu yang sedia. Kalau Tuhan tu terima binasa, maka Tuhan tu tak sedia. Tuhan tu tak qadim lah. Kenapa? Kerana benda-benda yang tak qadim ni, tiap-tiap benda yang baharu boleh terima binasa. Tu. Jadi Tuhan ni, kalau Tuhan pun boleh boleh ada hujung, maka Tuhan tu tak qadim lah. Bagaimana tak qadim? Dengan sabit sifat, dengan sabit apa ni? Sabit dalil bagi kidam Allah tu. Sabit dah dalil dia. Hak kita belajar dulu. Ada. Maka tiada ia Allah tu yang sedia. Kalau Tuhan tu ada hujung, maka dia tidak sedia, dia tetap kidam. Dan iaitu tak kidam tu, tak sedia tu mustahil. Mustahil tentu tak. Kerana telah sabit sedianya Allah, maka sabitlah bakoknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ni dalil dalam kitab. Kalau kita buat dalil dia boleh tak? Kerana kalau Tuhan tu ada hujung, yakni Tuhan tu boleh terima binasa, maka lemahlah Tuhan. Sebab diri dia sendiri pun boleh terima binasa, maka dia tu lemah. Lemahnya Tuhan ni mustahil, tentu tak. Sebab apa? Kalau Tuhan tu lemah, maka Tuhan tu tak boleh lah nak buat alam ni. Dah kali kata dia tu lemah, tak boleh lah dia nak buat alam ni. Tak boleh nak buat alam ni, mustahil juga. Sebab apa mustahil? Kerana alam ni telah ada, dan kita ni pun alam. Bila kata Tuhan ni tak lemah, maka sabit, maka nyata kata Tuhan tu kekal, tak terima binasa dah. Sampai bila-bila wajib pergi dalam hati gitu. Tu bukan payah pun. Dan kita main gitu gini, main jawab gitu. Kalau Tuhan tu ada hujung, maksudnya Tuhan tu boleh terima binasa. Kalau Tuhan tu boleh terima binasa, maka nak kata Tuhan tu lemah lah. Sebab diri sendiri pun boleh terima binasa. Diri dia sendiri pun tak kekal binasa. Tu lemahlah dia. Kalau Tuhan tu lemah, maka Tuhan ni tak mampu nak buat alam. Bakal dia kata diri dia lemah, tak boleh lah nak buat alam, lemah. Kalau Tuhan tu lemah, tak boleh nak buat alam. Tak boleh nak buat alam kerana kita ni pun alam. Alam ni telah ada dengan dalil kita mensyahadah, yakni dalil kita melihat. Kita melihat alam ni, bahkan kita pun alam. Kita ni jadi bukti kata Tuhan tu kekal. Tak? Kita jadi bukti kata Tuhan tu kekal. Sebab apa? Ni kita ada. Kalau Allah Ta'ala tak boleh nak, mana Allah Ta'ala binasa, Allah Ta'ala boleh terima binasa, maka Allah Ta'ala lemah. Kalau lemah, tak boleh nak buat alam. Tak boleh nak buat alam kerana kita ni alam. Tu. Maka nyata sungguh kata Tuhan tu mesti kekal. Sebab tu bila kita belajar sifat ni, sifat-sifat ketuhanan ni, sifat ketuhanan ni, iman kita akan bertambah. Dan keyakinan kita pada Allah akan bertambah. Melainkan kalau kita tak belajar, dah tengok TV je sama. Iman kita akan ragu-ragu. Tu kalau ragu-ragu ni tak terima. Kita tidak kata sebagai beriman. Kalau sebab apa? Ragu-ragu. Iman dia kena 100% jazam dan yakin 100%. Dia tak boleh syak, dia tak boleh waham. Tu. Nak waham tak boleh. Waham ni apa? Berat sebelah. Dia berat sebelah. Tak boleh juga. Kat syak pun tak boleh juga. Kalau waham tidak diterima imannya, maknanya kafir lah. Kalau syak tak diterima juga. Kalau waham tak terima juga. Tu dah. Tu. Sebab tu penting kita belajar ni sifat-sifat tadi. Nah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Dia kata dia kata apa Dia kata tak sah orang yang beribadah melainkan dia kena Tuhan tu. Tak sah Imam Ghazali kata. Dan mumayyaban maya tunggang-tunggik tapi mendak kenal Tuhan mu siapa. Sebut Tuhan. Ada yang kata dah, aku tak belajar aku pun, nak jahil-jahil aku pun, aku tak belajar pun, aku pegang Tuhan so.
Ni lawak ni puak-puak ni buat lawak ni. Ni orang bodoh. Atau aku tak belajar apa aku pergi tu haso. Tu haso. Mu pergi kan tu haso mu tak belajar. Kena belajar. Tu haso ni kan kayak kita belajar dalam sifat wahdaniyah. Kita tengok, oh betul tak orang yang tak belajar dia boleh pergi tu hai tu so. Kayak kita tengok. Kita nampak suti-suti. Tu. Kita ni kena belajar lah sifat ketuhanan ni supaya kita kenal Tuhan tu. Bukan kita semaya tunggal-tunggik je. Lepas tu tak kenal Tuhan. Allah Allah tanya dia Allah ni gapo tak boleh nak jawab dia. Kita belajar Allah ni gapo? Allah ni ismul lidzati wajibul wujud. Istighna an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma adahu. Tu makna, tu takrif. Takrif bagi Allah. Takrif bagi Allah. Biar kau kenal ni akad takbir Allahu akbar tak kenal Tuhan. Tak kenal. Allah pun tak tahu gapo. Tanya dia takrif Allah ni gapo? Tak tahu gak. Tak tahu. Jawabnya tak tahu. Allah pelik. Mumaya Allahu akbar mu sebut. Mu sebut nama Tuhan. Mu tak kenal. Mu sebut nama Tuhan mu tak tahu Tuhan tu gapo. Ismul lidzat Tuhan ni Allah ni gapo? Allah ni gapo? Ismul lidzati wajibul wujud istighna an kulli ma siwa wa muftakirun kullu ma adaha. Tu Tuhan. Gapo? Ismul lidzati wajibul wujud. Satu nama bagi zat yang wajib ada. Istighna an kulli ma siwa yang bersifat Tuhan tadi Allah tu bersifat dengan terkaya. Tu wa muftakirun kullu ma adahu dan berkehendak yang lain tu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berhajat pada yang lain dan yang lain tu berhajat pada Tuhan. Tu makna Allah. Ni tanya Tuhan, tanya Allah gapo? Tak boleh nak jawab. Sia dah orang lagu ni. Sia sebut subhanallah subhanallah. Ni sebeh pula tu. Tak boleh nak tanya dia Allah gapo? Tak boleh nak jawab. Apa tambah belajar. Sibuk. Sibuk benda, sibuk ke dunia cinta dunia bawa kepada binasa hati, bawa kepada binasa jasad kita ni di akhirat. Takkan nak sampai di nak sampai di akhirat dulu baru nak nyesal. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, Allah Ta'ala cerita gapo? Allah Ta'ala cerita tu kan orang yang mana di akhirat kaki dia minta pada Allah. Allah Ta'ala cerita dalam Quran dalam surah As-Sajdah, tak ingat ayat berapa. Allah Ta'ala kata Rabbana, Allah Ta'ala cerita ni, Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna mungkinun. Orang-orang ni hak lalai tengah dunia ni, ketika dia hidup dia lalai. Dia mati baru dia sedar. Dia kata apa kat Allah? Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Rabbana absarna, kami absar, kami kami lihat dah. Lihat gapo? Lihat neraka api neraka menjulang tinggi. Kami lihat orang-orang yang gelepar kesakitan dalam neraka kami lihat. Wasami'na, dan kami dengar gapo? Dengar cerita-cerita api neraka dengar penduduk neraka tengah seksa tu. Kami dengar bergelegaknya neraka ni. Kami dengar farja'na na'mal salihan, kembalikan aku ke dunia. Inna mukinun, farja'na na'mal salihan, kembalikan aku ke dunia untuk aku buat amal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya aku telah yakin. Tak akan kita ni nak mati baru nak yakin. Tengah hidup ni tak saya belajar, tak saya sembahyang nak mati baru nak taubat. Nak mati minta dengan Allah, ya Allah balik aku mula ke dunia. Gitu. Ni orang tak cerdik. Lepas tu hidup kita ni, kata Imam Ghazali dalam kitab gapo dalam kitab Bidayatul Hidayah, tak silap. Bukan kitab tu, dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata gapo? Imam Ghazali kata orang yang selamat ni gapo? Orang yang selamat ni nak tengok dirimu tu selamat ke tak. Mu tengok mu cinta dak pergi dunia. Mu cinta dak pergi dunia. Mu sanggup dak tinggal dunia semata-mata demi agama. Mu cek dirimu sendiri. Ni Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, boleh tengok.
Nak tengok diri kita ni selamat ke tak. Nak tengok diri kita ni selamat tak di akhirat lagi. Sama ada kita ni nak duduk neraka ke, nak duduk dalam syurga ke. Tengok lagi. Nak tengok, mu tengoklah ni. Dirimu tu mu sanggup tak tinggalkan dunia semata-mata demi Allah. Semata-mata demi agama. Memang kita ni bila ikut Islam, kita rasa diri kita ni payah. Dan rasa ikut rasa terkokong. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, hadis ni riwayat Muslim dah, kalau tak silap riwayat Muslim ataupun riwayat Bukhari, tak silap. Dalam kitab Penawar bagi hati pun ada. Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ni penjara, sijnul mu'min, penjara bagi orang mukmin. Bakpo Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin? Kerana dunia ni dia tak boleh hidup bebas. Orang mukmin atas dunia tak boleh hidup bebas. Nak waktu tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak pergi orang puai tak boleh, nak tengok orang puai tak boleh, nak tengok uduh-uduh tak boleh, nak sebut uduh-uduh tak boleh, tak membayar tak boleh, nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab mu hidup atas dunia ni ibarat penjara bagimu. Tapi orang mukmin lah ni, tu bukan orang mukmin lah, orang yang ngaku je Islam. Dan ngaku Islam tak reti nak beza kita Islam ke kafir. Tengok rambut merah jambu, lepas tu mai pegang-pegang orang puan pakai luar pendek. Tengok orang Islam lah ni tak ada beza. Tak ada beza dari segi pakaian, pergaulan. Kita tak reti nak beza. Dia ni Islam ke kafir. Teruknya orang Islam lah ni. Teruknya orang Islam lah ni. Sampai kita tak reti nak beza. Tak reti nak beza apa. Pakai luar pendek, rambut merah jambu, mai pegang-pegang orang puan, cium-cium orang puan. Tak reti nak beza kita apa. Sebab tu Islam ni Nabi kata benda wala yabqa minal Islam illa rusmuh. Tak kekal Islam ni hanya tinggal nama je Islam, nama Muhammad, nama Ahmad dan nama comel-comel. Tapi semaya betok, belajar dak, bodoh beragama. Tu. Tu. Jadi kita ni hidup atas dunia, jadikan dunia kita ni sebagai, biarlah kita hidup atas dunia, kita rasa dunia ni macam penjara, tak apalah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala akan bayar ganjaran daripada kita nanti di akhirat. Tu ganjaran yang kita nak tu. Atas dunia biar kita bersusah-susah dahulu, dan kita kupuk amal banyak-banyak. Untuk apa? Untuk membawa kebajikan yang kekal kepada kita ni. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Tu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi wallahu ta'ala a'lam bisawab.